Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syafiqah binti Syukur. Pada hari ini, saya bersama ahli kumpulan saya akan membincangkan tentang analisis kepelbagaian sosial budaya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada dua orang, iaitu saya sendiri Nur Syafiqah binti Syukur dan Fatin Aklimah binti Ahmad Misnun. Untuk pembentangan kami pada hari ini, pertama kami akan memberi pengenalan sekolah, dan kami akan menceritakan tentang faktor kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Kami akan menyatakan implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap bidang dalam pendidikan, dan akhir sekali kami akan membincangkan tentang peranan guru terhadap kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Sekolah yang kami pilih adalah Sekolah Kebangsaan Pelabuhan Kelang. Sekolah Kebangsaan Pelabuhan Kelang ini telah ditubuhkan pada tahun 1916 dengan nama asalnya Port Swettenhams, Malay. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pentadbiran, pada tahun 1967, nama sekolah ini telah ditukarkan kepada Sekolah Kebangsaan Pelabuhan Kelang yang kekal sehingga ke hari ini. Sekolah ini kini mempunyai seramai 684 orang murid yang terdiri daripada 366 murid lelaki dan 318 orang murid perempuan. Dari segi komposisi kaum pula, majoriti pelajarnya adalah berbangsa Melayu, iaitu seramai 584 orang murid, dan diikuti oleh kaum India iaitu 20 orang dan lain-lain kaum iaitu 80 orang murid. Dari aspek pegangan agama pula, sebahagian besar murid menganut agama Islam, manakala selebihnya adalah penganut agama lain. Sekolah ini juga beroperasi dengan tenaga pengajar yang berdedikasi, terdiri daripada 48 orang guru yang komited dalam mendidik serta membimbing generasi muda ke arah kecemerlangan akademik dan sosial. Dengan sejarah yang panjang serta sokongan tenaga pengajar yang berpengalaman, Sekolah Kebangsaan Pelabuhan Kelang terus menjadi institusi pendidikan unggul yang berperanan penting dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak mulia. Faktor kepelbagaian sosial budaya di sekolah. Untuk faktor, kami akan membincangkan 3, iaitu kaum dan etnik, sosio-ekonomi dan aspirasi pendidikan ibu bapa. Assalamualaikum, saya Nur Syafiqah binti Syukur. Saya akan membentangkan tentang faktor kaum dan etnik di sekolah ini. Hasil daripada dapatan temu bual bersama pentadbir, didapati di sekolah ini kaum majoritinya adalah daripada kaum Melayu. Walaupun kaum Melayu, namun ia adalah hasil perkahwinan campur di antara kaum Melayu dengan warga negara Indonesia, dan ada juga daripada perkahwinan campur di antara kaum Melayu dengan warga negara Bangladesh. Hasil daripada temu bual juga didapati bahawa di sekolah ini juga terdapat murid yang tiada warga negara tetap. Selain Melayu, kaum India juga ada di sekolah ini. Namun begitu, kaum India tidak ramai, tetapi setiap tahun tetap akan ada pendaftaran baru untuk kaum India. Manakala untuk kaum Cina pula adalah kaum minoriti, kerana ada juga untuk setiap tahun tiada langsung pendaftaran baru untuk kaum Cina. Etnik di sekolah sini pula terdapat pelbagai etnik. Ada daripada Sabah, ada daripada Sarawak dan ada daripada Siam. Faktor kedua adalah faktor sosioekonomi. Sosioekonomi ini adalah pendapatan isi keluarga setiap murid. Hasil temu bual, kebanyakan ibu bapa murid ini terdiri daripada golongan pertengahan, iaitu golongan daripada B40. Kerana ada di antara mereka yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai ahli perniagaan, iaitu meniaga sendiri, ada yang bekerja sebagai driver lori. Faktor geografi faktor geografi di sini adalah berdekatan dengan pelabuhan. Oleh sebab itu, ada juga
ibu bapa yang bekerja di pelabuhan dan ada yang bekerja di laut, iaitu sebagai nelayan. Untuk murid-murid di sekolah ini, menurut pentadbir, tiada daripada golongan T20, iaitu golongan profesional. Maknanya ibu bapa tiada yang bekerja sebagai doktor, tiada yang bekerja sebagai pensyarah dan sebagainya. Faktor ketiga adalah faktor aspirasi pendidikan ibu bapa. Faktor aspirasi ibu bapa ini merujuk kepada harapan, keinginan, cita-cita ibu bapa terhadap pencapaian serta masa depan anak-anak mereka. Namun di sekolah ini berlaku sebaliknya. Di sekolah ini, ibu bapa kurang terlibat dalam aktiviti sekolah. Mereka kurang memberi sumbangan dekat sekolah. Mereka kurang memberi kerjasama dengan pihak sekolah. Selain itu, ibu bapa juga kurang memberi sokongan terhadap pendidikan anak-anak mereka. Apabila kurangnya memberi sokongan terhadap pendidikan anak-anak mereka mula rasa tiadanya perhatian daripada ibu bapa mereka. Dan yang terakhir sekali adalah ibu bapa itu sendiri tidak memberi penekanan sangat tentang pembelajaran ketika berada di rumah. Apabila tiada penekanan tentang pembelajaran di rumah, anak-anak ini merasakan untuk apa mereka perlu belajar, untuk apa mereka perlu fokus dalam pembelajaran, kerana ibu bapa mereka sendiri tidak memberi penekanan yang sebaiknya walaupun mereka berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Fatah Aklimah binti Ahmad Misnan. Saya akan menyambung bagi slide implikasi kepelbagaian sosial budaya terhadap bidang pendidikan di sekolah. Di sini saya letakkan 2 isi positif dan 2 isi negatif, di mana isi pertama untuk positif adalah untuk mengelakkan diskriminasi. Di mana kepelbagaian sosial budaya membolehkan pelajar memahami serta menghormati perbezaan antara satu sama lain. Sekaligus mengurangkan diskriminasi dalam kalangan mereka. Contohnya, guru menggalakkan amalan bekerjasama dalam kumpulan yang terdiri daripada pelajar yang berlainan latar belakang supaya mereka dapat mengenali budaya masing-masing dengan lebih baik. Untuk isi yang kedua adalah untuk memperkaya aktiviti kokurikulum. Di mana hadiran pelajar daripada pelbagai latar belakang budaya boleh memperkayakan aktiviti kokurikulum dengan kepelbagaian idea, perspektif dan bakat. Contohnya, di sekolah kita ada kelab kebudayaan kan. Di sekolah guru boleh menganjurkan festival budaya yang memaparkan tarian tradisional, pameran makanan dan pakaian daripada pelbagai kaum seperti kaum Melayu, Cina dan India. Di situ murid dapat mengenali budaya yang ada di sekolah daripada kawan-kawan yang ada di sekolah lah. Untuk implikasi yang negatif pula, kesukaran dalam pembentukan perpaduan. Ini dapat dilihat daripada kepelbagaian budaya boleh menjadi cabaran jika terdapat jurang komunikasi atau perbezaan nilai yang menyebabkan salah faham antara pelajar. Contohnya, pelajar cenderung untuk bergaul hanya dengan rakan yang mempunyai latar belakang yang sama sahaja, yang boleh menyebabkan pengasingan sosial antara kaum. Contohnya, orang Cina kerap nak berbual dengan kawan dia yang berbangsa sama saja. Dia jaranglah nak berbual dengan kawan dia yang berbangsa Melayu. Yang kedua adalah ketidakseimbangan dalam pelibatan aktiviti sekolah. Setengah pelajar mungkin kurang terlibat dalam aktiviti tertentu disebabkan oleh perbezaan budaya atau keutamaan yang diberikan oleh keluarga mereka. Contohnya, pelajar dari latar belakang tertentu mungkin kurang menyertai sukan tertentu kerana kepercayaan atau adat yang tidak membenarkan mereka untuk berpakaian tertentu atau beraktiviti pada waktu yang tertentulah. Apa yang kita dapat simpulkan di sini adalah kepelbagaian sosial budaya di sekolah membawa manfaat jika diurus dengan baik, tetapi juga boleh menjadi cabaran jika tidak ditangani secara inklusif. Itu sahaja dari saya. Kita sambung ke slide yang seterusnya lah, iaitu peranan guru dalam kepelbagaian sosial budaya di sekolah.
peranan guru terhadap kepelbagaian budaya sosial budaya di sekolah. Okey, saya teruskan poin yang pertama, menggunakan pendekatan pengajaran yang inklusif. Okey, di sini saya nyatakan menyediakan bahan pembelajaran yang mencerminkan kepelbagaian budaya seperti cerita rakyat dan adat resam dari pelbagai komuniti. Okey, ini adalah peranan guru lah, di mana dia menggunakan pendekatan pengajaran yang inklusif. Contohnya, menggunakan bahan pembelajaran pelbagai budaya, which is guru menggunakan buku cerita rakyat untuk menerangkan kepada murid yang yang ada berbilang kaum di dalam kelas tu, which is dia cakap tentang kalau untuk yang Melayu, guru tu cerita tentang buku Sang Kancil dan Buaya, Si Tanggang, Puteri Gunung Ledang, Legenda Mahsuri. Kalau untuk orang Cina, Samkok, buku cerita Samkok ada kan. Lepas tu buku Batu Belah Batu Bertangkup untuk orang Melayu dan Ramayana India dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Okey, contoh kedua, murid diletakkan dalam kumpulan bercampur berdasarkan latar belakang budaya yang berbeza untuk menyelesaikan tugasan projek bersama. Contohnya, mengenai adat resap perkahwinan dalam pelbagai kaum di Malaysia. Okey, untuk isi yang kedua, guru menjadi model peranan, which is guru menjadi role model lah kepada murid. Okey, guru harus menjadi contoh terbaik dalam menunjukkan nilai-nilai positif seperti hormat menghormati, sikap terbuka dan keadilan dalam interaksi kepada murid. Okey, ini contohnya. Okey, semasa guru mengajar tu, guru harus mengelakkan menggunakan ucapan atau istilah yang boleh menyinggung perasaan mana-mana kumpulan atau budaya murid. Contohnya, jika seorang murid membawa makanan tradisional dari budayanya, guru harus menggalakkan murid lain untuk mencuba dan bukannya memberi komen yang negatif. Okay, contoh, ada murid India yang bawa makanan, nama dia? Maruku. Okay, kita galakkan murid lain untuk mencuba. Dan jangan, contoh kalau rasa kurang, kita tak biasa rasa kan, kita rasa macam tak sedap ke. Okay, jangan galakkan murid untuk memberi komen kepada makanan yang dia bawa tu. Okay, isi yang ketiga, menerapkan nilai hormat dan toleransi kepada murid. Okay, di sini guru kena memainkan peranan penting dalam mengajar murid untuk menghormati dan menerima perbezaan budaya, agama dan latar belakang sosial. Okay, contohnya, guru mengadakan sesi perbincangan terbuka mengenai perayaan yang akan disambut oleh pelbagai kaum sepertinya Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali dan Christmas. Okay, murid boleh berkongsi pengalaman mereka dan bertanya soalan untuk memahami keunikan budaya masing-masing. Okay, contohnya, kalau hari tu cikgu kata nak buat sambutan hari perayaan masing-masing. Okay, orang Melayu bawa pakai baju Melayu, pakai baju kurung. Kalau orang Cina pakai cheongsam. Okay, kalau Deepavali pakai baju perayaan untuk Deepavali lah. Kalau Christmas ada baju perayaan dia. Okay, diorang ni akan pakai baju perayaan masing-masing dan masa hari kejadian murid dapat mengenali pakaian tradisional masing-masing antara satu sama lain. Okay, isi yang keempat, menyemai sikap keterbukaan dalam aktiviti kurikulum. Okay, ini contohnya, guru menggalakkan murid menyertai kelab yang mempunyai kepelbagaian ahli seperti kelab seni budaya yang memaparkan tarian zapin untuk orang Melayu, tarian naga untuk orang Cina dan Bharatanatyam, tarian orang India dalam satu persembahan yang sama. Okay, kat sini bila masing-masing sama-sama, kaum Melayu buat tarian zapin, kaum Cina buat tarian naga, kaum India buat tarian Bharatanatyam, diorang akan mengenali tarian tradisional budaya kaum masing-masing.
Okey, isi yang seterusnya, isi yang last, which is membina hubungan erat komuniti dan ibu bapa. Okey, di sini peranan guru adalah melibatkan ibu bapa dalam aktiviti sekolah. Contohnya, guru menjemput ibu bapa untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran dalam bengkel yang akan dibuatlah oleh guru, seperti demonstrasi masak makanan tradisional atau permainan tradisional seperti congkak dan mahjong. Okey, bila adanya penglibatan ibu bapa ni, dia akan mengeratkan lagi hubungan budaya antara ibu bapa murid-murid di dalam kelas tersebut. Okey, untuk kesimpulan, untuk tajuk kepelbagaian sosial budaya di Sekolah SK Pelabuhan Kelang ini, apa yang kita dapat simpulkan ialah sekolah merupakan tempat yang mencerminkan kepelbagaian sosial budaya, di mana murid datang daripada pelbagai latar belakang, kaum dan agama. Faktor seperti perkahwinan, campur murid dari Sabah dan Sarawak serta pengaruh budaya keluarga menjadikan sekolah sebagai wadah perpaduan yang unik. Okey, selain itu, kepelbagaian ini memberi implikasi yang positif seperti memupuk sikap hormat menghormati, meningkatkan kefahaman antara budaya serta menggalakkan toleransi dalam kalangan murid. Namun, daripada kesimpulan ini juga memerlukan usaha untuk memastikan keharmonian sentiasa terpelihara. Okey, dalam hal ini juga, guru haruslah memainkan peranan yang penting sebagai pemudah cara dalam membina perpaduan. Guru bukan sahaja mendidik, tetapi juga menjadi contoh dalam menggalakkan interaksi, dalam menghormati perbezaan dalam kalangan murid. Okey, dengan usaha bersama, sekolah akan menjadi tempat yang inklusif dan harmoni untuk semua. Okey, kepelbagaian budaya, sosial budaya ni pentinglah. Kita sebagai guru kena memupuk nilai sayang menyayangi antara satu sama lain, rasa sayang akan negara dalam diri murid kepada negara supaya mereka menghargai antara satu sama lain. Okey, setakat ini sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.